around March 2019, Puspakom declare yang 1/3 private commercial macam kereta ada brake problem and side slip problem. 1/3 adalah angka yang agak besar untuk bilangan kereta yang tinggi di Malaysia kita. Bila dimasukkan sekali dengan car failure macam engine and transmission, number goes up. Hari ni kita nak tengok 5 kereta yang tak akan bertahan daripada 50,000 mileage ke 100,000 mileage. And of course, semua kereta pun boleh mencecah 100,000 mileage bila kita gadaikan semua harta kita untuk repair, tukar engine, tukar transmission. Saya akan mention kereta yang tak akan bertahan apabila kita cuma tukar minyak hitam and oil filter and jaga kereta kita dengan baik. Maksudnya kereta yang tak akan bertahan sebab tak pernah dibina dengan elok pun. Saya masukkan cerita ni dekat dalam buatbincang.com untuk korang yang nakkan information dalam bentuk artikel. And untuk geng-geng yang perlukan forum, masuk forum buatbincang.com. Dengan tema kereta rosak, jom kita start. Proton Chevy AMT. Dalam family saya, Proton Chevy adalah satu-satunya kereta yang dah tak boleh nak dihidupkan. Proton Chevy adalah kereta yang agak rojak. Renault engine and transmission, Lotus handling, Proton brand. Chevy pernah dijual dengan option manual ataupun AMT, short form Auto Manual Transmission. And AMT ni adalah sistem yang paling teruk yang pernah saya drive. Chevy atas highway handling sedap, serius, sedap gila. Feel memang tegap. Tapi handling datang daripada Lotus. Bermakna memilih Renault as a powertrain adalah pilihan yang salah. AMT ni tengah-tengah antara manual and dual clutch. AMT dalam Renault kita panggil Quick Shift 5. Rosak pun quick juga. Manual dia datang dengan satu clutch. Untuk clutch engagement kita akan guna clutch pedal as control. Dual clutch DCT samalah dengan nama dia, ada dua clutch, satu untuk engine and satu untuk transmission. Bermakna transmission and engine boleh independent antara satu sama lain tanpa clutch pedal. AMT atau Quick Shift 5 ni pula dia nakkan dual clutch punya sequence, automatic tanpa torque converter, tapi nak guna satu je clutch. Apa dia buat? Dia guna hydraulic pressure pump untuk engagement clutch and fully controlled by ECU. Maknanya robot kawal clutch instead of kaki kita. Auto biasa tak nak robot juga. Result dia transmission yang gagal. But that is the reason why Chevy masih lagi popular. Saya sendiri pun tak kelang kabut nak jual Chevy saya ni, sebab bila kita convert to manual transmission, dia agak baik sebagai weekend car sebab minyak dia safe and wheelbase yang agak pendek. Race track dekat Malaysia ni Sepang je yang track gedabak, track lain kecil-kecil je. Jadi Chevy dia agak popular sebagai track car. Saya sayang Chevy ni, tapi itulah, nak tukar gearbox tak ada duit lagi. Kedua adalah produk Myvi. Wow, Mini Cooper CVT 2007 to 2010. Mini tahun 2007 ke 2010 adalah model yang patut kita elakkan. Kiranya tahun lain okey lah kan? Jangan beli juga. Mini Cooper adalah kereta yang korang patut avoid. And kalau terketik-ketik juga nak beli Mini Cooper, everything but 07 to 10. Mini satu masa dulu dibina solid reliable. Memang melecun zaman-zaman Austin tu. And hari ni Mini dah tak ikut reliability dia satu masa dulu. Apa yang dia ikut hanyalah Mini as ruang yang Mini. Mini punya engine bay tu dia terlalu padat. Even fan belt punya replacement perlukan special guideline untuk access. Unaccessible maintenance adalah recipe for disaster. And Mini adalah antara kereta paling unreliable di market sekarang. So korang boleh faham lah macam mana. Wiring kereta adalah item yang sangat sensitif. Mini Cooper pula, dia punya headlight punya wiring tu dia terlalu nipis. Wiring melt and fuse together sebab insulation hilang and bare metal bersentuh dengan bare metal. Itu baru satu. Timing chain, oil pump, oil line, water pump, antara item-item yang susah nak capai, tapi dia for sure akan rosak dekat dalam Mini. Of course kita boleh jangka benda ni. Mini Cooper owned by BMW. Benda mahal woi. Even owner yang claim Mini dia tak pernah rosak, dekat Cura pun dia create habit untuk check engine dia setiap masa sebab dia tahu BMW punya penyakit dia berjangkit. Kereta ni semua berjangkit. And kalau nak peace of mind, stay away from Mini on those years. Nak lagi selamat, stay away from this brand entirely, walau secute mana pun kereta tu. Tapi untuk another peace of mind, dalam kereta letak Aerilavia Air Freshener. Mampu bertahan sampai bulan kedua. Aerilavia Air Freshener datang dengan 4 pilihan bau untuk 4 jenis situasi. Aerilavia Air Freshener adalah perfume jenis gantungan, membuatkan bau tak datang direct
daripada Icon. Tak tengik and takkan habis dalam masa 3 hari. That's the good part. Adalah air freshener datang dengan window level and kotak untuk elakkan perfume drip direct to installation panel. Dapatkan sekarang, sementara voucher masih ada. Nazaria. Nazaria adalah rebranded first generation Kia Carnival for Malaysian market. Hari ini Nazaria dilengkapi dengan masalah yang major macam transmission problem and cooling problem. Tapi masalah tu datang sejak anak gajah ni dijual daripada tahun 2002 pun lagi. Dan anak gajah ni dia suka keluarkan teh tarik dekat coolant dia. Ini common problem dia. Teh tarik ni maksudnya coolant line bocor and bertemu dengan engine oil punya crack. Minyak hitam bercampur dengan air coolant, jadilah teh tarik. Nazaria hari ni yang mampu berjalan tanpa major problem. Kebiasaannya adalah Nazaria yang dah bertukar enjin kepada Toyota 2MZ ataupun Zafiro ataupun enjin yang sesuai untuk enjin B. Nazaria ni kereta yang cukup besar untuk keluarga. Bila kita on budget and looking for big size vehicle, kita confirm akan perasan Nazaria ni. Sebab harga dia agak rendah. Harga bawah RM10,000 dah dapat MPV besar dengan rupa SUV. Saya sendiri pun nampak lawa. Tapi ingat, ada sebab harga terlalu rendah. Dalam circle saya sendiri, tak ramai yang ada Nazaria. Kalau saya dapat RM1 bila Nazaria kenalan saya terbakar dekat tengah highway, saya akan dapat RM2. RM2 tak banyak, tapi peliklah bila dia jadi 2 kali. Ford Fiesta 2011 to 2013. Ford Fiesta adalah best selling Ford globally kerana Ford Fiesta adalah kereta yang budget friendly berbanding Ford yang lain. Namun Ford Fiesta pun Ford yang paling unreliable dalam pasaran Malaysia. Terlalu teruk, hari ni Ford tak nak jual pun Fiesta dekat Malaysia. 60% masalah Ford Fiesta datang daripada transmission saja. And transmission macam yang korang tahu, ada repair cost yang mampu menaikkan roh kita selama 15 second tanpa turun ke jasad. Macam makan tengah hari, Ford Fiesta punya masalah didatang dengan pelbagai pilihan. Kita ada engine jerking, engine stalling, transmission failure, and sampai satu tahap Ford sendiri cakap yang owner kena terima dengan masalah transmission ni sebab transmission terpaksa ikut owner punya driving style. Customer service. Tapi itulah apa yang kita boleh expect. America, the birthplace of heights. Macam certain car maker Malaysia juga, apa yang management nampak, profit sahaja. Asalkan brand dia nampak macam dia yang paling update, dia akan buat apa sahaja walaupun dengan cara melepaskan isu reliability. Masalah kereta rosak tu kan nanti datang. Sekarang ni kita buat kereta paling banyak features dulu. Itulah America. Range Rover Evo. Dari hari pertama Range Rover keluar showroom sampailah tahun ketiga, Range Rover ada record of 47% untuk new Range Rover encounter major fault. Even sampai hari ni pun, kalau kita beli Range Rover, kalau mampulah, kita terus flip coin 50-50 kereta rosak ataupun tidak. And of course, there is a reason why. Range Rover adalah kereta yang mewah, and kereta mewah akan ada semua features and elektronik yang tak perlu pun untuk ada dalam sebuah kereta. Lagi banyak elektronik, lagi senang rosak. Kalau yang banyak elektronik itu Toyota, dia akan buat whole R&D semata-mata untuk dapatkan reliability rating yang tinggi. Tapi ini adalah Range Rover owned by Tata, perceived to be UK brand. UK ni dia samalah macam Itali, France. Buat kereta R&D tak seberapa, tapi nak jual mahal. Macam kereta dia tu over engineered macam Jerman. Jerman kita pun dah tahu tak reliable. Tapi better lah beli Jerman yang memang fokus pada better engineering daripada car maker yang overpriced semata-mata atas nama brand. Banyak isu yang ada pada Range Rover, and yang paling common adalah air suspension, oil leaks, electrical problem, steering shaft problem, and airbag malfunctioning. And of course, ini kan Range Rover. Jangan expect lah untuk dapatkan repair cost yang rendah. Orang kaya kan, maintenance pun kenalah orang kaya. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang, sebab kalau korang tak subscribe, kan terlepas pula video lain nanti. Beli Aerolavia Air Freshener untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Untuk full artikel, dapatkan dalam buatbincang.com. Jumpa lagi lepas ni. Bye bye.